Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah, di antara tugas ataupun tanggungjawab kita sebagai seorang muslim dan juga seorang muslimah mesti bertindak di atas nama nasihat, di atas nama menyeru, menyuruh, mengajak kepada benda baik dan juga melarang daripada benda-benda mungkar. Kalau kata, mana boleh, saya bukan pegawai agama. Siapa dia kata, nak nasihat kepada orang ni kena ada pejabat agama dulu. Tak. Kita tengok orang buat tak baik, kita larang. Kita tengok orang cuai daripada kebajikan, kita suruh dia. Kita cuik dia, kita gerak dia. Ataupun kita tengok mana-mana kebaikan yang nampak longgar. Orang ni keluarga kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, tapi dalam bab solatnya Masya Allah, tabarakallah, tak berapa ingat, tak berapa hira ke masjid. Orang ni keluarga kita juga, tapi dalam bab pakaian kau, dalam bab apa benda, dia panggil tidak patuh syariah, pakar tak tahu kalu. Maka menjadi peranan kita bertugas memperingatkan mereka. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatkanlah pada manusia ni, boleh jadi peringatan kita tu memberi manfaat kepada orang mukmin. Kita orang baik, saudara-saudara kita pun orang baik dan nak kepada kebaikan. Cuma kadang-kadang terlupa. Kita tak di atas kategori husnuzan, bahawa orang ni terlupa, tak ingat. Jadi bila tak ingat, kita peringatkan. Ataupun memang dia tak tahu, dia panggil kejahilan, tak tahu. Macam bila mari hari raya, gi ziarah orang, rumah anak beranak ni pakat salah habis, laki-laki perempuan tino jatuh habis salah. Siapa dia ni? Pupu. 5 pupu dah padahal. Salah lagi. Ni siapa ni? Hak alik ipar ni pula, hak alik birah ni pula, habis pakat hola tangan. Jadi nak ada di kalangan yang dalam keluarga ni, dalam anak beranak kita ni, biar ada orang yang boleh menegur, berani memperjelaskan hak ni boleh, hak ni tak boleh. Jadi kena ada bertugas macam tu. Kerana dakwah ni, kita panggil dakwah lah, ataupun mengajak orang kepada kebaikan ini adalah merupakan tugas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada rasul yang diutuskan kecuali sebagai muallim. Muallim mana orang yang mengajar dan ajak orang kepada kebaikan. Semua nabi-nabi di antara dakwah dianya, ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah Taala, tak ada Tuhan lain daripada Allah. Artinya dakwah ini, tugas kita yang pertama nak ajak orang kepada mana? Kepada tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Tengok orang ni banyak sangat duk gatal tali ni. Tekak pun ada tali hitam, di lengan pun ada tali. Rumah dia pun duk gatal. Gatal saja ni. Ayat tu ayat ni, azimat tu azimat ni. Ini semua ni boleh membawa kepada pelanggaran syariat, kerana bila dia bergantung satu benda, dia akan gantung dengan benda tu. Jadi kita kata, tak masuk curi rumah aku ni. Ni ayat ni ada. Kayu kamak ni duk gatal tu rumah ni. Ni macam-macam orang duk jual ni. Jual kayu dah. Kadang-kadang hak dia jual tu tak mudah juga orangnya. Ustaz juga dia. Ada seorang kawan dia tu. Ustaz, saya baru beli kayu ni RM100. Ada pesan ni kayu. Kata, nak apa ni? Mempertahankan diri. Pagar rumah. Jadi dia percaya kayu, tak percaya ke Tuhan.
Dok percaya ke Tuhan. Tapi gantung hati ada ke tidak dengan kayu? Dia ada. Ini dia panggil dia ke guris isu akidah. Jadi dakwah-dakwah Nabi ni yang pertama sekali ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah Taala, jauhi taghut. Itu syarat yang pertama. Kemudian Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam juga ajar kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ajar ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita nak ajak orang ni, nak dakwah orang, biarlah dengan cara hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Kalau orang tak dengar kata, orang lawan, maka kita kena mujadalah. Kita kena berdebat. Kita kena lawan dia dengan cara yang baik. Jadi peringkat orang ni banyak peringkat. Bil hikmah, mana kalau orang mudah dengar, kita ya cara baik. Kadang-kadang orang dengan sindir pun tahu dah. Macam kita tengok kita jumpa orang perempuan. Pergi rumah orang contohnya. Tu rumah tak tuduh. TV dia tuduh, meja tuduh. Jadi kita kata, oh Masya Allah, rumah ni tuduh belakang dah. TV tuduh, apa lagi? Meja tuduh. Tu dia ya tak tuduh. Kalau tu tuduh juga, comel. Itu dia panggil peringkat yang pertama, cara sindir. Kalau nampak tak era juga, mau'izatul hasanah, cerita pula dosa, pahala, halal, haram, bagi. Kalau nampak dia tak era juga, wajadilhum, mana peringkat mujadalah ni, peringkat marhalah yang ketiga, bila orang itu lawan, engkar, baru kita mujadalah. Jangan hidup debat dulu, benda boleh nasihat. Suratul Nahli ayat 125, dalam ayat lain Allah sebut, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi Nabi Allah Taala ajar Nabi kata hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Jadi inilah jalan aku yang aku ajak manusia kepada jalan Allah Taala ala basirah. Ini ala basirah maknanya kita nak ajak orang biarlah kita ada ilmu, ada maklumat. Jangan duk ajak terkalu. Ikut cara manalah. Akhir kali terjebak dengan perangkat yang lain. Kemudian cara kita dakwah ni dia ada lima adab dan 5 wasilah ataupun alat dia dan 5 kesan dia. Cuba kita lihat seringkah mungkin. Yang pertama sekali, adab bila kita nak menegur, kita nak ajak orang, kita kena letak depan mata kita ikhlas lillahi ta'ala. Aku ajak ni bukan nak tunjuk pandai ni. Ikhlas sebab kita rasa kita nak selamat, dan kita juga kena letak dalam hati kita nak menyelamatkan orang lain. Itu mustahak. Bila kita berasa nak menyelamatkan orang lain, kita ni kadang-kadang nak selamat orang ni macam kita tengok orang lemah air. Kita nak selamat dia, kena terjun juga kita, kawan. Terjun terus, tarik mari. Kadang-kadang terjun tu ada belakang dalam poket ni. Duit pun ada, telefon pun ada, hanyut habis. Maknanya kita nak menyelamatkan orang tidak mudah lah. Kalau kita tegur orang ni agak-agaknya senang ke? Nyapikah mari tengok, warak setara mana demo? Yang alim tu kena hak ni berasa merah jepit lingkar dah kita. Mari Allah ni aku malah tegur orang ni. Tegurnya bidah lalu bukannya nak dengar kata. Tengok. Tak ikhlas lillah taala. Nak menyelamatkan manusia. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kita sendiri pun kena beramal juga orang benda yang kita tegur orang. Ni kita tegur orang, kadang-kadang kita sendiri duduk buat juga. Mari pakat mai jemaah belakang, orang bayar dia sendiri pun tak pergi. Jadi masalah. Pergi tegur anak orang suruh tak aurat, tiba-tiba keluar anak kita, tukar juga dengan anak saya. Dia kata, 2 kali pak ya dia dengan aku. Apa tu lah ni. Yang ketiga, al-lin. Ini hal ni yang mustahak. Kena bersifat lemah lembut. Jumpa dengan orang mula-mula tu, jangan duduk jekah dulu. Ajar. Sebab Allah SWT waktu hantar Nabi Musa dengan Harun pergi dakwah Fir'aun, Allah pesan kepada Musa, faqula lahu qawlan layyinan. Mungkin kesek molek. Cakap lemah lembut dengan dia. Jangan jekah, tahu dah Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Paling apa dia di antara dakwah yang paling jahat sekali jadi Tuhan. Tapi Allah Taala hantar Nabi Musa dengan Harun.
suruh pergi ajak cara baik. Pasal itulah cerita seorang khalifah, bila ada seorang ni mari tegur dia, derkah dia, dia kata aku ni bukan lebih jahat daripada Firaun, tidaklah lebih baik daripada Musa dengan Harun. Kalau Firaun tu hantar Musa suruh pergi cakap lembut, mu tak boleh cakap baik. Ini cerita yang menarik. Yang keempat, tadarruj. Tadarruj ni kita kena pergi cara peringkat-peringkat. Tadi ayat tu saya sebut tadi, mula-mula permulaan kita nak tegur orang ni, kita pergi tegur isu akidah dulu. Betul. Awak ni tak boleh suka benar ni. Pasal jenis puja-puja kubur ni, Allah. Jadi kita betul. Tengok rumah dia pun duk gatul benda-benda azimat, dalam kereta apa gatul. Jadi dia panggil benda yang paling penting sekali isu tauhid. Kerana kalau punah ni tak pakai hijau lain. Tak ada harga dah benda-benda lain. Yang kelima, kita bercakap setiap orang itu mengikut standard dia. Ini mustahak juga. Kita pergi cakap di kampung. Allahu Akbar. Wak mari istilah hebat-hebat. Tenganguk apa cik ni. Kena globalisasi. Ingat satu cerita mula-mula keluar globalisasi ni. Jadi Tok Imeh hak baca ketubah ni pula kadang-kadang dia tak semok dulu. Naik atas mimbar baru baca. Siapa tanya globalisasi duk main geluk lekat situ juga lengah. Makmum pula tulu jawab bawah. Tulu ajar Tok Imeh. Baca begini Tok Imeh. Lama duduk tunggu ni. Bila nak habis ketubah lagu ni. Jadi kita mukhatabatun nas. Tapi kalau kita cakap dengan orang standard hebat-hebat, pergi cakap cara kapur ni tak sedar dengar. Ustaz kapur dia tu ni. Tak mahu. Dia kena orang putih, bahasa orang putih sikit. Pasal tu kalau tengoklah ni, penceramah hok mari daripada luar negara. Hok ceramah orang putih, dengar ikut bahasa Inggeris. Ui, dewan mana Kuala Lumpur tak penuh. PICC 3,000 orang melepah. Pasal dia kira standard. Oh, ini hebat ni. Walau hak dia cakap, dia tafsir surah Al-Fatihah. Sama yang kita cakap pun. Tapi bila kita cakap ikut Melayu, tak apa, dia tak naik gerak. Ini dia panggil orang, dia nak tengok. Pasal itulah hari ni kalau kita nak ceramah contohnya, pengurus hidup baca biar rata. Orang ni ustaz ni begini. Pasal nak suruh nampak ada kehebatan sikit. Barulah orang nak dengar. Kalau tidak, mari duana dia ni. Dah lah pakai selipar Jepun, kaya saru pula. Ui, tak dengar. Jatuh standard. Jadi kita kena tengok orang, cara dia. Cakap dengan orang muda, cara orang muda. Orang tua, cara orang tua. Dia panggil cakap biar ada gaya. Itu yang pertama, kelebihan dia ni, dakwah. Yang kedua kita kena tengok alat dia, adab dakwah tadi. Yang kedua, wasailud dakwah. Cara kita nak berdakwah ada 5 wasilah. Yang pertama sekali, dakwah fardi. Mana kita pergi jumpa sama seorang. Tengok orang ni bersalah, kalau boleh kita pergi jumpa sama seorang, tegur dia, orang panggil one by one lah. Hari ni nak tamu, nak depan ke, nak SMS ke, nak main ikut dalam internet atau alat-alat yang ada hari ni, boleh kita gunakan. Assalamualaikum. Atta dia panggil ni kita pilih ceramah-ceramah ustaz pendek-pendek atta lagi. Kata-kata nasihat menarik. Anda tengok wasilah cara ni memang baik. Dia panggil dakwah fardiyah, kita jumpa seorang sama seorang. Yang kedua, dakwah secara umum atas mimbar, dalam ceramah kita secara umum, dalam pidato, itu semua dakwah. Yang ketiga, kita buat kelas khas. Panggil pelajar-pelajar menuntut ilmu, mari mengaji, baca kitab. Yang keempat, dakwah bil mukatabah, dengan cara tulis surat. Tulis SMS tadi. Yang ataupun bagi hadiah. Sebelum dakwah tu atas hadiah dulu. Kira bagi benda. Bagi orang ni suka. Penerima hadiah ni walaupun dia seorang raja, menteri, hadiah dia suka terima. Sedekah tak boleh, orang kaya. Pasal tu dia kata, orang kaya nak bagi hadiah ke? Lah, hadiah ni kita kena boleh bagi kepada orang miskin. Orang yang paling miskin sekali dia boleh bagi pada orang paling kaya. Itu hadiah. Tapi kalau nak bagi sedekah ke orang kaya tak salah. Orang miskin patut sedekah. Allahu Akbar. Yang kelima, dakwah dengan alat-alat moden yang ada ini. Sama ada melalui Facebook, melalui internet, melalui blog. Jadi semua tu alat-alat mekanisme dakwah. Di anda duk perhati tengok, di antara dakwah yang cepat dan laju hari ini, jangan salah cakap. Melalui Facebook hari ini, laju. Cepat. Kita atas kejap ya. Tak berapa lama, siapa balik kita benda tu. Maknanya, orang luar negara ni hantar mari balik. Dia tanya, betul ke ni? Jadi kita atas dah, dia tanya kita balik, betul.
Pasal zaman sekarang ni nak percaya dengan tak percaya tu kena letak sama banyak dulu. Kadang-kadang banyak orang tak percaya berita-berita yang ada hari ni. Oh, dia sebar pada pukul sekian berlaku sekian-sekian. Tak tahu bila tu. Ni duk sebar ke masjid Kerun. Oh, jangan berhenti sini. Telah disahkan oleh polis, ada orang curi kereta lah, ada orang mari bocor tak. Jadi orang nak berhenti di masjid pun takut. Ya Rabbi, apa tak royak berhenti kat supermarket tu? Dia royak berhenti di masjid. Tengok. Dia punya diayah nak menakutkan orang, nak berhenti di masjid. Jangan berhenti masjid. Ni, ada kes macam ni. Cerita tu mungkinlah berlaku satu kes. Tapi dia ulang cerita tu sampai bertahun-tahun yang menyebabkan orang nak pergi masjid pun takut. Ini. Jadi, wasilah alat-alat moden hari ni kalau kita tak guna untuk kebaikan, orang guna dah untuk kejahatan. Jadi kita kena guna juga dakwah. Kesan daripada kita bertugas ajak orang buat benda baik ni, yang pertama sekali kita telah bertugas mengikut jawatan para nabi alaihi wassalatu wassalam, iaitu ajak orang kepada kebaikan, larang daripada maksiat. Yang kedua, segala makhluk, burung di udara, ikan di air, benda-benda atas bumi ni pakak doa belaka kepada orang yang mengajar orang kepada kebaikan. Ini bagus. Kita berjalan tu, hayawan-hayawan itu doa. Orang yang doa cepat susah. Anak murid kita doa tu tinggi darjat, tapi hayawan lain tu doa juga. Yang ketiga, kita mendapat pahala yang besar kerana bila orang ni berhenti maksiat sebab kita dapat pahala. Ataupun dia buat kebaikan dengan sebab kita. Mula dia tak solat, bila kita ajar dia semaya. Bila setiap kali dia semaya, sebab kita ajar dia, pahala tu dia panggil online, boleh kepada kita. Allahu Akbar. Dia panggil online, downline. Ini downline dalam dakwah ni hebat. Maka yang keempat, kita berpindah daripada dulu kita didakwah oleh orang, hari ini kita telah menjadi pendakwah. Kita telah memberi kesan yang baik kepada hidup seorang manusia untuk beragama. Yang kelimanya, kita boleh menjadi pemimpin dalam masyarakat. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Inilah di antara tugas-tugas yang mampu kita buat. Jangan kata, saya tak ada ilmu. Tak okeylah. Tengok orang tak semaya, nak ajak dia suruh semaya, kena pergi belajar ilmu lah. Ilmu kita je, mu tak semaya. Mari kita solat. Orang ni tak pergi solat Jumaat, kita ajak dia solat. Inilah di antara perbincangan ringkas kita dalam tazkirah ini. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihah wa fiqhan fid din. Sebagaimana doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi, Nabi kata suruh kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Baca doa ni, kalau boleh ajar kepada anak-anak kita, dia panggil doa penerah hati. Mudah-mudahan mereka hidup dalam keadaan mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapat rezeki yang baik, yang halal, dan juga mendapat amalan mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.